Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين 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 يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi untuk meneruskan agenda kita menghabiskan dengan lajunya surah Yusuf. Dengan lajunya surah Yusuf. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari itu kita telah sampai kepada kisah adik-beradik Yusuf telah sampai ke Mesir. Ini adalah trip yang kali yang kedua. Dah sampai dah itu buat kali yang pertama, sampai buat kali yang kedua dengan mereka membawa adik mereka, iaitu Bunyamin. Dalam keadaan membawa adik mereka, first time jumpa Yusuf ambil kesempatan untuk bersua dengan Bunyamin dan mendedahkan identiti Yusuf. Mendedahkan identiti Yusuf tanpa yang 10 beradik lain dapat detect. Bila Yusuf pergi berjumpa dengan dia, bila Yusuf mendedahkan cerita bahawa Yusuf ini adalah abang kepada Bunyamin, sekian, Yusuf berjaya mengambil kesempatan yang terbaik. First kali jumpa dengan Bunyamin, dah dedahkan identitinya, sudah pastilah dia bagi tahu, suruh rahsiakan. Sebab dia ada rancangan. Dan selalunya orang yang bijak, dia tak akan mendedahkan segala rancangan dia. So kalau dedahkan banyak perancangan dia, dia jadi haru lah. Tuan-tuan, ada perancangan, kalau kita perancangan untuk orang ramai, perancangan masjid, kita kena beritahu dekat orang, kan? Dia tak boleh tu imam seorang je, lain, kan? Tapi perancangan yang melibatkan strategi keselamatan, maka ianya mesti dirahsiakan. Maka Yusuf alaihissalam telah memberitahu hanya kepada Bunyamin. Dan kemudian buat kali yang kedua ini, Yusuf suruh mereka ambil macam biasa, iaitu ambil qamah, bijiran gandum, untuk dibawa balik seperti mana yang Yusuf janjikan. Dan mereka seronok tak? Mereka seronok tuan-tuan. Sebab hari itu buat balik 10, kita kata 10 lori ya. Dia orang 10 unta dengan penuh dengan muatan. Kali ini mereka bawa balik berapa? 11. Itu expectation mereka. Mereka kata kali ni kita untung. Okey, rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam, kita tahu Nabi Yusuf telah meletakkan suwa'ul malik. Apa dia? Suwa' asalnya ialah inak tempat minum raja lah. Kita orang Kedah kata kolel. Orang sini kata, saya tak tahu orang sini kata apa. Yang maksud dia bejana tempat minum ni. Mungkin kita membayangkan raja ni minum tempat besar, dan suwa'ul malik itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai satu alat untuk ambil gandum, letak dalam gundi, letak dalam bekas masing-masing untuk dibawa balik. Dan ia adalah simbol penghormatan malik, penghormatan raja kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita tahu tak bahawa cerita tentang raja ada lagi tuan-tuan? Kita dah beritahu itu, tak ada dah raja. Yang ditinggalkan raja hanya suwa'ul malik, hanya dia punya bejana sahaja.
tanda ia adalah satu tanda kerajaan ataupun kuasa tersebut diberikan kepada Yusuf. Hilang saja barang raja ni macam hilang cok mohor. Maka kita tahu perancangan Yusuf apa? Dia letak apa? Dia letak bejana ni dalam trak adik dia. Trak pula dah. Saya ubah-ubah. Sat trak, sat lori. So, tuan-tuan boleh faham. Kan? Dia letak belakang unta pula dah. Kan? Belakang unta, dia sembunyikan dalam apa? Dia sembunyikan dalam gandum. Okey. Tuan-tuan clear? Kita apabila kita baca ni, tuan-tuan, baca cerita tafsir yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang fi Zilalil Quran iaitu Said Qutb rahimahullah, kita kena ada tasawur fanni. Kita kena ada satu gambaran kesenian. Maksud dia, kita macam mana sedaya mungkin untuk membayangkan. Saya tak tahu bila saya cerita ni, tuan-tuan bayang Nabi Yusuf pakai baju jubah ke, pakai macam Aladdin ke, ataupun tuan-tuan teringat cerita P. Ramlee kan, Abdul Wahid, saya pun tak tahu. Tuan-tuan bayang macam mana bayangan sekalipun, yang penting bukan cara pakaian tu, kita nakkan jalan cerita tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka semua telah dipenuhkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan orang bawahan dia dah penuhkan kenderaan masing-masing sebelah buah ni dengan apa? Dengan gandum. Maka mereka pun nak bertolak balik. Apabila mereka nak bertolak balik, maka apa jadi? Saat mana? Okey, ayat 70. Ayat 70. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jahhazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuhal 'ir. Innakum lasariqun. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Sadaqallahul Azim. Kita cuba ambil 5 ayat malam ni. Jauh. Maksud dia panjang juga ni. Sebab kita nak lajukan cerita dia. Baik. Apabila Nabi Yusuf alaihi salam falamma jahazahum bijahazihim, telah menyempurnakan bekalan makanan gandum untuk mereka bawa balik sebelah kenderaan tadi, fi rahli akhihi ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Apa yang Yusuf buat? Dia letak bejana raja tu dalam apa? Dalam kenderaan adik dia. Maksud dia tak gandum, dah habis tak gandum, letak dalam gandum tu, sembunyi dalam gandum. Summa adzana muadzdinun. Kemudian tak berapa lama kemudian mereka dah bertolak balik. Dalam bertolak balik tu, adzana muadzdinun. Muadzin apa dia? Orang Kedah kata tukang kelui.
tukang panggil. Maksud dia ada announcement dibuat. Yang tukang announcer tu dia kata apa? Ayyatuhal 'ir, wahai kumpulan itu. Kumpulan itu sebelah kenderaan ni lah. Innakum lasariqun. Dia kata kamu semua pencuri. Tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan, ayyatuhal 'ir, dia merujuk kepada mereka specifically sebelah ni. Sebab apa? Ada perkataan alif lam al-'ir. Al-'ir bermaksud tuan-tuan, kalau ada alif lam dia kata nama khas. Kata nama khas macam contoh dia kata, kita kata rajulun. Kalau tuan-tuan tengok rajulun ni lelaki. Bila kata lelaki, kita kata dalam ni semua lelaki. Tapi bila kita kata hada rajul, lelaki ini dah khusus, khas. Satu, maksudnya dia guna hada tu isim isyarah, isim kata nama menunjukkan sesuatu. Hada tunjuk, yang tu khusus lelaki ni. Baik, kalau tak ada hada, dia akan ada datang dua sekali ataupun salah satu. Daripada perkataan rajulun, dia akan tak ar-rajulu. Ar-rajulu ada alif lam, dia spesifik kepada orang yang dimaksudkan. Tuan-tuan boleh faham ke tak faham? Faham Alhamdulillah. Tuan-tuan faham, saya tanya sekali lagi Baik. Apa yang dia kata? Ayyatuhal 'ir, wahai 10 kumpulan ni, 10 kenderaan ni, innakum lasariqun, kamu semua confirm pencuri. La, tuan-tuan, kalau tuan baca ayat wal 'asr innal insana la tu la fi khusrin. Apa maksud la kat situ? La tu maksud dia taukid. Taukid apa? Confirm. Wal 'asr, demi masuk, sesungguhnya manusia confirm dalam keadaan sentiasa rugi, kecuali mereka yang beramal soleh, mereka yang sekian-sekian yang Allah Subhanahu taala gambarkan dalam Al-Quran. Sama dengan ni, lasariqun, maksud dia pemanggil tu dia ni confident, tak ada orang lain lah yang curi ni, yang curi sebelah ni. Sebab apa? Yang pertama, sebab baru saja dia letakkan alat tu. Maksud dia mereka dah nampak depan mata mereka, tiba-tiba waktu tu tak ada. Satu, itu kemungkinan. Yang kedua, mungkin Nabi Yusuf AS dia hanya rancang dengan dua orang ni je, yang lain tak tahu. Sebab apa? Lagi banyak tahu, lagi banyak kantoi. So dia beritahu, bagi announcement bahawa ada orang curi. Mungkin. Dan mungkin mereka rancang dah lama dah. Ini yang digambarkan dalam Quran, ini di antara mubhamat, benda yang tak clear. Benda tak clear ni kita boleh menjangkakan. Maksud dia mungkin Nabi Yusuf AS dah rancang begitu. Baik, yang pastinya ialah apa? Yang pastinya ialah memang Nabi Yusuf merancang. Dengan siapa, berapa orang, macam mana, kita dah tahu. Sagi bila kita baca kejap lagi baru kita tahu. Innakum lasariqun. Dah buat announcement, ramai-ramai pencuri. Malu tuan-tuan. Kan? Kita pergi kat negara orang, tiba-tiba orang announcement, wahai pencuri sekalian. Sudah tuan-tuan. Saya teringat, saya pernah pergi New Zealand sekali. Saya pernah pergi New Zealand sekali. Bila saya pergi tu tahun 2014 bulan September. Bulan September. Kebetulan waktu tu saya aktif dengan satu NGO, nama dia Majlis Pertubuhan Islam Malaysia, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. Bila saya terlibat dengan MAPIM daripada tahun 2010 waktu tu sampai 2014, saya dah pergi ke Myanmar, ke Rohingya, saya pergi ke Bangladesh, ke kamp-kamp pelarian. Kita dah sampai ke Syria. Saya tak masuk Gaza lagi, tak masuk Palestin lagi. Kita sampai di kamp-kamp pelarian di Thailand, di kita bantu orang yang ditimpa bala bencana di Aceh, menyebabkan
contoh benda yang paling ditakuti semasa pergi ke New Zealand waktu tu adalah apa? Adalah bila sampai ke airport, saya takut dia orang check handphone kita. Dan saya merasakan handphone tak boleh check lah. Sebab apa? Sebab harta peribadi kita, kan? Rupanya bila sampai kat situ, saya bawa Quran satu. Kemudian saya bawa buku Yusuf Al-Qaradawi dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Melayu. Kemudian dia tengok tulis Arab, dia buat taftish, dia buka beg, dia tanya, ni buku apa? Kemudian dia tanya saya, pergi berapa hari? Kebetulan tuan-tuan, saya pergi 3 hari je, sebab program semata-mata. So dia kata, pelik apabila orang datang ke New Zealand dalam tempoh 3 hari, kan? Selalunya 3 hari ni orang touch and go. Maksud dia mereka ada misi yang tersembunyi. Oh, saya dengar tahu, aku kata habis dah aku. Kemudian tuan-tuan, bila dah check, saya kena tahan 4 jam. Lepas daripada dia check saya tak ada apa, dia suruh buka laptop. Saya buka laptop, dia tak ada password, kan? Awal tu dia buka, ada password. Dia kata memang ada password. Lepas tu dia suruh saya buka. Lepas tu dia suruh saya buka dekat galeri gambar. Keluar tuan-tuan, gambar apa? Gambar perang kat Palestin, gambar perang dekat gambar perang kat Syria, termasuk dengan tentera-tentera pejuang Hamas yang pakai topeng semua tu. Kalau sekarang tak ada masalah, semua pakai topeng, kan? Dulu pakai topeng, Allah tuan-tuan, saya terus dipanggil masuk dalam bilik siasatan pula. Transfer lagi, tanya, kamu datang untuk apa? Apa kamu punya program? Boleh bagi kami tentatif tak 3 hari penuh? Tu dia tuan-tuan, dia minta tentatif. Nasib baik saya pergi tu program yang telah diatur oleh mahasiswa di mahasiswa Islam dekat New Zealand. So apa yang tentatif mereka bagi kat saya bagi kat dia orang. Dia tanya satu-satu, ni daripada pukul apa sampai pukul apa ni? Pukul apa? Rupanya bila kami buat program dekat situ, akhirnya saya dilepaskan lah tuan-tuan. Berapa jam? 5 jam dari airport. Budak-budak yang mahasiswa yang duk tunggu saya dekat New Zealand tu dah balik rumah dah. Dia kata, kami rasa ustaz kena hantar balik kat Malaysia dah. Dia kata, kan? Rupanya tuan-tuan, kes apa? Kes isu gambar tu je. Dia tengok yang ni gambar ekstremis. Dan saya lupa study betul-betul. Sebelum sampai kat sana, kita kena study dulu apa polisi kerajaan dia. Adakah menyokong Israel? Adakah so kita pun taklah terfikir benda tu, kan? So last sekali saya kata saya datang untuk kutip derma. Saya pun pakai hentam je tuan, sebab takut, kan? Bukan takut apa, takut dah lah kita cakap orang putih pun ayu-ayu je, kan? Kemudian kita pun beritahu kutip derma, aku ada lesen, ini aku punya kad, dan ini number account number yang bakal kita gunakan untuk masuk, dan account number ni direcognize oleh Government of Malaysia. Nak kena cerita macam tu pula. Government of Malaysia pula recognize pula kami punya NGO ni, organisation ni. Kemudian kita pun, dia kata organisation apa? MAPIM. Oh, buka pula website MAPIM. Dia check pula satu-satu, betul ke tak betul. Oh lah kali. Dia pun kata ini adalah prosedur kami terpaksa lakukan, dan cik boleh pergi. boleh pergi tu tuan. Saya tengok airport lapang, tak ada orang. Sebab saya sampai pukul 2 pagi. 2 pagi waktu sana, kan? Maka tak ada orang, saya nak kena call balik, nak kena call tu jenuh tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita membayangkan mereka ni foreigner berada dalam keadaan macam tu, cuak. No? Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka buat apa? Dengar saja panggilan, aqbalu. Mereka menghadap ke belakang. Maksud dia menghadap ke arah orang yang panggil tu, orang yang buat announcement tu. Wa aqbalu alaihim,
Madza tafqidun, dan mereka tanya apa yang kamu hilang. Maksud dia, anak-anak Nabi Yaqub ni baik ke tak baik, tuan-tuan? Kenapa Al-Quran sebut wa aqbalu, mereka, tuan-tuan macam ni, wa aqbalu, tuan-tuan duduk depan saya, asalnya saya berjalan, Allah, asalnya saya berjalan macam ni, tapi bila orang panggil belakang saya betul-betul 180 darjah, wa aqbalu, dia panggil apa? Wa adzana muadzinun ya ayyuhal 'ir. Yang belakang ni panggil, saya tengok, saya balik macam tu. Mereka mengalihkan badan mereka, mereka tanya, madza tafkidun, apa yang kamu hilang? Baik, tuan-tuan, soalan saya. Nah, tak apa, saya tahu kalau tuan-tuan tak jawab tak apa. Soalan saya, kenapa mereka membalikkan badan mereka? Yang pertama. Yang kedua, apa petanda yang Quran sebut? Quran sebut mereka mengalihkan badan mereka. Quran boleh saja sebut mereka tanya tu, madza tafqidun, kan? Tapi Quran cerita apa? Quran cerita wa aqbalu, mereka balikkan badan mereka menghadap petanya tadi, menghadap orang yang menjerit tadi. Kenapa Quran cerita? Tuan-tuan, kenapa Quran cerita, tuan-tuan? Benda ni kecil je, tapi Quran sebut ada sebab dia, ada reason yang Quran sebut. Yang pertama, tuan-tuan, sebab apa Quran sebut? Sebab orang yang takut, orang yang melakukan kesalahan, panggil banyak kali dia buat tak dengar, kan? Dia buat tak dengar, orang panggil sekali, dua kali tak dengar, kan? Tapi yang ni sekali panggil je, terus apa? Kalihkan badan mereka. Madza tafqidun, dan dia tanya apa? Kamu semua hilang apa? Baik, itu menunjukkan bahawa Al-Quran meraihkan apa? Kita panggil body language. Quran ni dia cerita membayangkan yang kita kata apa ni? At-tasawwur al-fanni. Gambaran kesenian Quran cerita. Seni yang Quran cerita, orang tu patah kalihkan badan dia menghadap kita, tanya, madza tafqidun, kamu hilang apa? Dalam keadaan apa? Mereka ni memang tak tahu apa. Kalau mereka tahu, kalaulah ada di kalangan mereka yang apa, yang mencuri, mesti ada seorang buat slide, buat bodoh je, jalan laju, contoh, kan? Tapi tak. Baik, bermaksud Al-Quran memberitahu kepada kita body language mereka ini ialah body language orang yang benar. Mereka ni baik ke tak baik, tuan-tuan? Baik, abang-abang Yusuf ni. Cuma itu dengki, iri hati kepada Yusuf yang sampai buang dalam telaga tu. Tapi kali ini, apa yang ayah mereka minta, Nabi Yaqub minta, mereka buat tak? Semua mereka buat. Baik. Qalu, mereka, iaitu orang-orang Nabi Yusuf AS, jawab apa? Nafqidu suwa'al malik, kami ni hilang suwa'al malik. Apa dia? Bejana raja ni, kami hilang yang tu. Baik. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Maka yang menyeru ni, dia cakap apa? Yang bertanggungjawab panggil mereka ni, wahai pencuri ni, dan mereka, yang dia ni kata apa? Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dia kata, dan sesiapa yang pulangkan bejana tadi, siapa yang pulangkan bejana tadi ni, maka aku akan bagi kepada kamu muatan seekor unta, tambah satu lagi, jadi 12. Sekiranya pulangkan, janganlah curi. Maksud dia, baik ke tak baik geng orang-orang kanan ataupun orang suruhan Nabi Yusuf, baik, dahlah ambil. Siapa yang pulangkan, minta elok-elok ni, siapa yang pulangkan, kami bagi satu lagi lori. Ayat mudah, satu lagi lori gandum kami bagi. Baik.
Dan aku akan bagi jaminan, kata orang tu pada, wa ana bihi za'im, aku yang akan bagi jaminan, confirm kamu akan dapat sekiranya kamu pulangkan benda tu, kalau betul kamu ambil. Kamu ambil ke, kamu curi ke, kamu terambil ke, kami tertinggal ke, sebab dekat kami tak ada. Kalau ada je, kamu jumpa je, apa dia? Kami bagi satu lagi lori muatan gandum kepada kamu. Dan aku wa ana bihi za'im, kata dia, aku bagi jaminan, ini jaminan aku yang akan bagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin tak mereka tak curi tuan-tuan? Dah mereka tak curi, mestilah mereka tak ada rasa apa-apa, termasuk Bunyamin. Baik, kita tengok qalu, ayat 83. Qalu tallahi, mereka bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tallah, salah satu nama Allah ataupun salah satu huruf yang digunakan, ta itu merujuk kepada bersumpah dengan nama Allah. Wa tallahi, mereka kata apa? Demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard, seperti mana yang kamu tahu, kami datang ni bukan untuk apa? Bukan untuk melakukan kerosakan di bumi Mesir ini. Kami datang ni, kamu kena ingat, kami datang ni kali yang keberapa? Kali yang kedua. Kali yang pertama dulu kami datang tak? Kami diberikan layanan VVIP, layanan istimewa oleh siapa? Oleh menteri kamu, oleh Yusuf. Dan kali kedua kami datang pun kerana apa? Kerana undangan daripada Yusuf. Takkan kami nak buat benda tu. Majina linufsida fil ard. Kami takkan buat semata-mata dahlah kami dapat benda yang sepatutnya kami boleh. Kan? Besar rahmat lah. Tiba-tiba kami nak buat benda ni. La majina linufsida fil ard. Kami takkan buat kerosakan tersebut di bumi Mesir ini, yang ni bukan tempat kami. Kami tak buat macam tu. Kami anak orang baik. Wa ma kunna sariqin. Dia kata apa? Dan kami ni bukanlah golongan pencuri. Ada nampak muka kami pencuri? Lebih kurang macam tu lah. Tuan-tuan, tengok muka kami pencuri ke? Tak. Kami anak orang yang baik. Kami anak orang yang saleh. Okey. Maksud dia apa dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini bila bersumpah sedemikian rupa, bermaksud mereka ni memang yang pertama tak tahu apa. Yang kedua, gambaran mereka ini adalah anak-anak saleh kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Mereka kata, seperti mana engkau tengok track record kami sebelum ni, kami tak buat benda-benda terkutuk macam ni, kami takkan buat benda-benda jahat macam ni, dan kami bukan pencuri pun. Kami datang minta elok-elok. Buat apa kami nak curi sedangkan kami boleh minta elok-elok, dan kami telah pun dapat. Dan benda ni kamu boleh tanya sendiri menteri kamu Yusuf, kan? Dia orang tak tahulah. Tuan-tuan, adakah mereka tahu nama menteri tu Yusuf? Mestilah tak tahu. Kalau nama Yusuf juga, cerita dia dah kantoi berawal lah. Cerita dia, Yusuf AS jadi menteri kat sana tidak menggunakan nama Yusuf. Nama apa yang digunakan? Wallahu ta'ala a'lam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, kita tengoklah. Qalu, maka mereka ni bertanya kembali kepada keluarga Nabi Yaqub, iaitu siapa? Abang-abang Nabi Yaqub. Siapa yang tanya ni? Warga Mesir, iaitu pekerja-pekerja orang bawahan kepada Nabi Yusuf. Qalu ma jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Bukan, ayat 74. Maaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Baik,
ayat 74 ni, ayat 74, orang yang bertanyakan, iaitu orang-orang kanan Nabi Yusuf AS, ketika mana mereka berada di medan tersebut, mereka tanya, fama jazauhu in kuntum kadibin. Mereka tanya, apa balasan kepada pencuri sekiranya kamu betul-betul curi? Apa balasan kepada pencuri sekiranya kamu semua, jika kamu berdusta? Kalau betul lah kamu sekarang, kamu kata apa? Kami tidak mencuri. Tapi kalau kami cek betul-betul, kalau didapati kamu semua pencuri, apa yang kami akan lakukan kepada kamu? Pendapat kamu macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat 74 ni, kalau saya tengok kepada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi punya huraian dan ambilan daripada tafsir, dua tafsir, yang pertama tafsir At-Tabari, yang kedua tafsir Ibnu Kathir, dia kata apa? Waktu ni Yusuf AS dah rancang dah dengan orang yang tanya dah. Dah rancang dah dengan orang yang tanya tu. Apa soalan kepada mereka ni? Kenapa soalan begitu ditanya? Baik, pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan, tetapi spesifik. Pertanyaan orang yang bertanya ni apa? Fama jazauhu in kuntum kadhibi. Apa balasan kepada mereka yang mencuri? Dan mereka apabila mencuri, dahlah mencuri, tak mengaku kata curi, lepas siasat, betul-betul mereka ni pencuri, apa yang kamu akan dapat sekiranya kamu didapati sedemikian rupa berada di negara kamu? Negara mana tuan-tuan? Palestin. Yang pertama. Yang kedua, ia merujuk kepada apa balasan pada kepercayaan tempat kamu, didikan ayah kamu, didikan tempat kaum kamu, sekiranya memang kamu pencuri tetapi kamu tak mengaku pencuri. Apabila buat siasatan, kamu didapati bersalah kerana mencuri walaupun kamu tak mengaku, bermaksud kamu penipu, dah tipu, curi pula tu. Balasan dia apa dia? Di tempat kamu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dia tanya balasan di tempat kamu? Maka kita kena baca ayat seterusnya sebelum kita berhenti. Nah tuan-tuan, tuan-tuan muka dah nampak lain dah. Muka nampak macam tak tahulah. Nah, kita baca ayat 75. Baik, ayat 75 saya tak tahu tuan-tuan faham ke tak. Baik. Qalu ma jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu kadzalika najzi adh-dhalimin. Ayat 75. Mereka menjawab. Qalu, mereka ni siapa? Anak-anak Nabi Yaqub. Berdasarkan kepada ajaran ayahanda kami, iaitu ayahanda kami Nabi Yaqub. Ajaran Islam lah, ajaran yang diberikan oleh ayahanda kami dan kami mengamalkannya. Apa dia tuan-tuan? Apa yang dimaksudkan? Syariat. Syariat adalah berbeza tuan-tuan. Puasa kita sama tak dengan puasa dulu? Puasa sama, maksud dia tahan lapar, tahan minum. Tapi adakah sama betul-betul cara? Ada berbeza. No, ada perbezaan. Seperti mana kita berbeza dengan orang Kristian berpuasa? Ada beza tak? Beza. Beza kat mana tuan-tuan? Itu kita panggil apa? Itu syariat. Cara pelaksanaan ibadat. Baik. Yang ni pensyariatan apa? Bab jenayah. Bab jenayah pada kaum Bani Israel yang diajar oleh Nabi Yaqub alaihi salam berbeza dengan orang kata implementasi undang-undang syariah. Syariah ni pada tuan, syariah ni undang-undang. Undang-undang di mana? Di Mesir. Setiap negara mempunyai undang-undang berbeza. Apa maksud yang tadi yang kita baca ni? Apa balasan undang-undang negara kamu? Baik, yang ni
Mereka kata apa? Qalu, mereka jawablah, undang-undang di negara kami tak sama dengan Mesir. Negara kami, qalu, mereka berjawab apa? Jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Mereka kata apa? Bagi dia bunyi dulu. Okey, balasannya dia kata, mereka kata balasannya, sesiapa yang didapati mencuri, iaitu bejana tu, Suwa'ul Malik, bejana tu kalau didapati mencuri dan ada dalam kenderaan dia, fahuwa jazauh, maka dia sendiri yang akan menjadi balasan dia. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham tak? Saya baca tak faham. Macam mana tuan-tuan faham? Baik, saya kena buka tafsir baru faham. Baik, tuan-tuan cerita mai kat saya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, maksud dia apa dia? Dia sendiri yang menjadi balasan dia. Dia sendiri yang jadi balasan dia ni, maksud dia apa dia? Kalaulah saya orang Palestin pergi curi dekat Mesir, sepatutnya undang-undang Mesir lah guna pakai. Tapi mereka tanya, apa undang-undang negara kamu pakai? Negara kami, mereka cerita ni, negara kami pula, Palestin, pakai berdasarkan kepada ajaran ayahanda kami, Nabi Yaqub alaihi salam, agama kami. Macam mana? Sekiranya kami curi, tapi kami tak mengaku kami curi, apabila dibuat siasatan, kami memang mencuri, biarpun tak mengaku, didapati bersalah. Apa jadi? Orang yang mencuri tu, kalau duduk dalam kenderaan dia, tempat bejana apa nama raja tu, orang tersebut dialah balasannya. Jadi apa? Dia akan jadi hamba kepada tempat yang dicuri tu. Contoh dia curi barang apa nama barang tu imam, dia tak mengaku ni. Lah kali rupanya betul dia curi. Siasat dia curi apa? Dia curi kambing perak tu imam. Mana tahu kan? Dia dapati mencuri, tak mengaku sebelum tu. Tak, saya bela kambing. Buat apa saya nak pergi curi kambing perak kan? Dia dapati mencuri. Apabila didapati mencuri tu, apa balasan dia? Dia kena jadi hamba abadi kepada tu imam. Yang tu maksud dia. Baik, yang tu maksud dia apa? Yang tu maksud dia fahuwa jazauh, maka dirinya sendiri itu ialah balasannya. Balasannya tu jadi hamba abdi. Tuan-tuan faham macam tu ke tadi? Wih, kita kena berhenti dah mengaji ni. Nah, baik. Kadzalika najdi adh-dhalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Siapa kata ni? Adik-beradik Yusuf, abang-abang dia kata, yang tu balasan dekat negara kami. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang pukul berapa dah? Oh, jauh. Baik tuan-tuan, nanti kita akan tengok, nanti akan didedahkan pada ayat 76, ayat 77, ayat 78. Mereka buat siasatan. Mereka tahan kereta semua, kereta kuda, kereta apa nama, dia tak cerita kuda ke, dia tak cerita unta ke, yang pasti kenderaan. Dia tahan semua sebelah-sebelah, dia cek satu-satu. Dalam tafsir At-Tabari, cerita dia sangat-sangat, orang kata apa, crucial. Dia cari satu-satu daripada yang sulung nombor 1, ikut turutan. Kemudian kita kena tahu Bunyamin nombor berapa tuan-tuan? Lah kali bila gerabak yang ke-10, gerabak pula kan, bila gerabak yang ke-10, mereka tengok tak ada apa, lega dah kan. Tengok gerabak yang ke-11 Bunyamin, jumpa dalam apa nama gerabak Bunyamin. Maka apa jadi tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bayang apa? Kalau ikut undang-undang negara mereka, apa jadi? Nanti Yusuf kata apa? Kami tak mau ikut undang-undang negara kami. Kami nak ikut undang-undang negara hamba. Maka tuan-tuan, nanti Bunyamin kena tahan. Sebab apa? Sebab ikut undang-undang negara Palestin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan nanti tuan-tuan, akhirnya
kita akan tengok apa? Akhirnya ayah terpaksa turun ke Mesir, iaitu Nabi Yaqub terpaksa turun sampai kat Mesir untuk last sekali berjumpa dengan Nabi Yusuf AS. Tapi cerita dia panjang lagi, tuan-tuan. Cerita dia panjang lagi. Tak tahu saya mati dulu ke tuan-tuan mati dulu, saya tak tahu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap, terkasar bahasa, melawak lebih kurang, tuan-tuan. Bila saya dah berani melawak dengan tuan-tuan tu, maksud dia saya rasa selesa lah kat masjid ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita akan teruskan nanti pada bulan hadapan, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.